Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Zulfitri Yusof dalam Agenda Awani. Agenda Awani malam ini menyurut ataupun berdiskusi mengenai isu jerubu. Satu isu yang saya rasa ramai di antara kita sudah mendapat kesannya baik daripada segi kesihatan, kerana sejak daripada hujung minggu lepas keadaan jerubu khususnya di beberapa tempat di negara kita berada dalam posisi ataupun berada dalam indeks pencemaran udara yang cukup tidak selamat ataupun tidak yang agak berbahaya di sekitar 155 kalau dicatatkan semalam di Pasir Gudang. Dan kalau dapat diperhatikan menerusi laman web Jambatan Alam Sekitar hari ini, sekitar pukul 5 petang tadi hanya 3 kawasan yang dilaporkan terjejas dan diletakkan dalam indeks tidak sihat, iaitu di kawasan-kawasan di 3 buah kawasan di Johor, iaitu di Kota Tinggi, Lakin Lama dan juga di Pasir Gudang, di mana kalau dapat dicatatkan pada catatan pada hari ini di Pasir Gudang khususnya, catatan terakhir pada pukul 5 petang tadi ialah sekitar 148 IPU-nya. Dan ini bukan sahaja masalah yang terlibat di Malaysia, Singapura juga menghadapi masalah yang sama kerana semalam pada hari Isnin Singapura telah mencatatkan indeks pencemaran udara yang tertinggi sejak jerubu pada tahun 1997, apabila pada malam semalam indeks pencemaran udara di Singapura mencatatkan sehingga 155, iaitu catatan tertinggi dalam tempoh 16 tahun, dan ini menggesa pihak berkuasa Singapura juga menghantarkan penjelasan daripada pihak Indonesia mengenai syarikat-syarikat yang terlibat dalam pembakaran terbuka di Sumatera. Dan ini akan kita telusuri dan juga perbincangkan bersama dengan tamu saya di studio pada hari ini. Kita akan bercerita apakah punca dia, apakah kita tidak belajar daripada apa yang sudah berlaku sejak tahun 1997, dan bagaimana kita juga sebagai masyarakat sivil pada hari ini mungkin dapat memainkan peranan kita tersendiri dalam isu jerubu ini. Saya bersama dengan saudara Amdir Ayat, merupakan pengarah pendidikan dan komiti Economics. Terima kasih kerana bersama kami dalam Agenda Awani pada malam ini. Terima kasih. Faktor pembakaran terbuka di Indonesia itu sering dijadikan antara faktor penyebab kepada jerubu yang terjadi di ASEAN, rantau ASEAN ini. Akan tetapi kalau kita lihat daripada setahun ke setahun, kali terakhir Malaysia mengalami jerubu yang agak teruk sekitar tahun 2005, dan kita masih tidak dapat melupakan peristiwa pada tahun 1997 bila sekitar serantau ASEAN Tenggara, Indonesia, Malaysia dan juga Singapura itu mengalami cuaca ataupun keadaan jerubu yang cukup teruk sekali. Selepas 16 tahun dan juga sehingga ke hari ini, adakah faktor yang sama masih dilihat punca kepada keadaan jerubu yang berlaku pada hari ini? Pandangan saudara Amri di sini bagaimana? Okey, bagi saya faktor-faktornya memang faktor yang sama jugalah. Walaupun isu ni isu yang agak rumit ataupun complicated, tapi kita boleh khususkan faktor-faktornya kepada beberapa faktor. Yang pertama sekali disebabkan oleh aktiviti-aktiviti pertanian, khususnya penanaman kelapa sawit. Sama ada kawasan baru yang ditebang ataupun dibakar untuk tujuan penanaman kelapa sawit ataupun tanaman kontan, dan ataupun penanaman semula. Jadi ada kawasan-kawasan yang mungkin telah ditanam kelapa sawit yang umurnya telah lebih daripada 25 tahun ataupun 30 tahun. Sebab 25 tahun ni dikira pokok tu dah tidak mengeluarkan hasil yang terbaik lah. Jadi akan ditebang dan kemudian dibakar. Walaupun ada kaedah-kaedah yang lebih mesra alam, eco-friendlier, seperti zero burning, di mana ia semua pokok-pokok ni akan dihancurkan dan dibiarkan reput. Kaedah tersebut mungkin memakan masa yang agak lama, dan kadang-kadang ia mungkin boleh menimbulkan masalah lain, iaitu masalah serangga perosak. Bila pokok-pokok ni, kalau kita pergi ladang kelapa sawit pun yang masih aktif dituai, kita akan dapati beberapa spesies serangga yang baru yang datang ke situ yang akan menjadi masalah kepada kawasan sekitar. Kawasan yang sedang dalam peladangan dan sebagainya. Dalam kawasan peladangan ataupun kawasan-kawasan perumahan. Ya. Kalau macam di Selangor ni, ada kawasan-kawasan kelapa sawit yang lama yang mempunyai kawasan-kawasan perumahan di sekitar tu, kawasan-kawasan pertempatan. Jadi serangga ni ataupun hidupan lain mungkin akan merebak ke kawasan lain. Sama ada serangga ni kita dah kenal ataupun serangga lain yang baru ataupun penyakit-penyakit lain kita tak tahu. Jadi mungkin itu pun ada masalah dia. Pembakaran ni pun ada masalah dia juga. Jadi yang kedua, sebab yang kedua ialah pertempatan semula.
kita tahu bahawa Indonesia merupakan salah satu negara yang bukan sahaja kita kata penduduknya ramai, tetapi kadar kelahiran ataupun kadar pertambahan penduduk itu agak tinggi berbandingkan negara-negara lain. Jadi ini menyebabkan pertambahan penduduk yang ramai. Jadi sama ada mereka duduk di sana, tinggal di sana, ataupun berhijrah ke negara-negara lain seperti Malaysia. Kalau mereka terus menetap di sana, kawasan-kawasan baru diperlukan. Diterukai dan sebagainya. Dan kita sedia umum bahawa Indonesia mengalami kepesatan ekonomi yang cukup besar sekali pada dekad ini. Betul. Dan dalam aspek itu juga, saudara mengatakan bahawa adakah itu hujah-hujah tadi mengatakan bahawa pembakaran terbuka adalah penyelesaian terbaik bagi sektor peladangan di Indonesia. Adakah itu yang menjadikan ianya adalah pilihan utama kepada mereka di sana? Saya rasa mungkin itu salah satu sebabnya. Kenapa pertama permintaan terhadap kelapa sawit ni semakin meningkat. Dan baru-baru ni saya tengok berita mengatakan bahawa harga minyak sawit mentah dah meningkat hampir 100%. Jadi kalau kita menghasilkan ataupun menanam kelapa sawit yang banyak, 1% tu satu angka yang sangat tinggi. Jadi mereka perlu mengusahakan ladang-ladang tersebut. Perkara mengenai pembakaran terbuka dan juga mengaitkan ataupun sering kali terjadi di rantau ASEAN Tenggara ini, khususnya di Malaysia dan juga Singapura, apabila terjadinya jerubu, banyak akan menuding jari kepada pembakaran terbuka dan juga firma-firma yang membuka peladangan di sana khususnya. Dan dalam banyak laporan juga kita baca di portal-portal berita dan sebagainya, analisis yang dikatakan di situ mengatakan bahawa perlunya ada kesepakatan yang serantau yang lebih menyeluruh, kerana benar pembakaran itu berlaku di Indonesia, tetapi firma yang terlibat dalam peladangan di Indonesia mungkin milik Malaysia, milik Indonesia. Tapi dalam aspek itu juga, firma-firma ini juga dalam laporan-laporan tertentu juga mengatakan bahawa mereka sudah pasti tidak mahu terlibat dalam pembakaran terbuka, kerana implikasi mereka kalau dilibatkan atau dituduh terlibat dengan pembakaran terbuka memberikan satu imej yang cukup buruk kepada reputasi syarikat-syarikat ini. Dalam aspek ini, bagaimana kita melihat bahawa kesedaran alam sekitar atau kesedaran aspek menghalang ataupun mengurangkan pembakaran terbuka ini perlu pergi kepada bukan saja di peringkat mereka yang buat dasar di antara kerajaan kepada kerajaan, tapi perlu masuk di kalangan sektor-sektor swasta dan sebagainya ini. Bagaimana kesedaran itu sebenarnya ada dan boleh wujud dan dikembangkan lagi? Saya rasa kesedaran tu mungkin ada. Kesedaran, kalau kita bercakap berkenaan dengan kesedaran, jangan kata orang yang memang dah terlibat ataupun komited kepada pemulihan alam sekitar, dia sedar mengenai masalah alam sekitar. Tapi orang yang dah tahu mengenai bahaya pembakaran pun dia sedar, tapi buat ataupun tidak buat saja. Apa yang saya lihat di sini, saya tahu ada syarikat-syarikat kelapa sawit ataupun pengusaha-pengusaha ladang kelapa sawit yang sedar mengenai kepentingan pemulihan alam sekitar. Masalahnya mungkin keperluan untuk meningkat ataupun menjana ekonomi daripada kelapa sawit itu terlampau mendadak, terlampau tinggi. Jadi mungkin mereka tidak ada pilihan lain. Mungkin bagi mereka ini adalah pilihan yang lebih, orang kata, mesra alam. Ia tidak mesra alam tetapi mungkin lebih mesra alam. Bagi dia mungkin ini lebih baik daripada kita panggil pembakaran sifar ataupun zero burning. Kalau zero burning, misalnya implikasinya lain pula. Implikasinya lain. Mungkin serangga itu lagi susah kita nak jaga, kuman-kuman apa semua. Jadi tapi kalau pembakaran terbuka, okey, 3 bulan kita bakar, lepas tu tak ada asap lagi. Dan mungkin tempoh yang lebih pendek. Okey, kita nak bercerita mengenai selepas 1997 banyak rundingan telah dilakukan mengenai menyelesaikan masalah jerubu ni, dan dalam aspek tertentu juga kalau kita di Malaysia ada penguatkuasaan undang-undang dan wujudnya akta untuk menghalang pembakaran terbuka kalau di Kuala Lumpur dan juga di Selangor khususnya. Bagaimana kita melihat penguatkuasaannya dan bagaimana masyarakat secara keseluruhannya melihat kepada tempoh di antara Jun hingga September ini adalah waktu kering. Waktu yang menyebabkan pembakaran terbuka itu adalah aktiviti yang perlu dielakkan sama sekali. Bagaimana perbincangan itu kita dapat lakukan dan juga kita dapat perhalusi selepas ini, kita berhenti rehat seketika dahulu. Jerubu pada tahun 1997 telah mengakibatkan kerugian sekitar hampir 9 bilion ringgit dalam aspek ekonomi, sosial dan kemusnahan alam. Kalau dapat diingat balik, siapa yang pernah ingat pada tahun 1997 beberapa tempat khususnya di Kuching, Sarawak sehingga disahkan darurat kerana bencana jerubu ini pada tahun 1997. Dan hari ini walaupun ini tidak sama, beberapa langkah sudah diambil kira dan juga penguatkuasaan undang-undang ataupun
pengenalan akta sudah diperkenalkan di peringkat, kalau di Kuala Lumpur dan juga di wilayah Persekutuan dan juga di Selangor, mereka yang terlibat dengan pembakaran terbuka mungkin boleh didenda sehingga RM500,000. Dan bagaimana kita dalam aspek ini, Cik Amri, kita melihat bahawa ada yang kita pelajari daripada tahun 1997 penguatkuasaan undang-undang dan juga rakyat lebih sedar mengenai bencana berjerubu ini. Tapi seringkali terjadi apabila sudah kabur di depan mata, sudah jadi jerubu tu, baru kita nak memandang ke belakang dan kita mengenali pasti punca, dan juga kita tertanya juga apakah bentuk SOP dan juga persediaan kita menghadapi jerubu ini selain daripada penguatkuasaan undang-undang. Bagaimana? Okey, saya nak bercakap berkenaan dengan penguatkuasaan undang-undang. Satu isu penguatkuasaan undang-undang berkenaan dengan pencemaran udara ataupun even masalah-masalah lain pun ialah pertama sekali kekurangan sumber manusia dan sumber tenaga untuk mengawasi keadaan ini. Bukan senang kita nak mengawal pembakaran terbuka, nak cek every kawasan kat mana ada orang buat pembakaran terbuka. Kadang-kadang benda tu dah terbakar, ya. Kita cari, tapi the burden of proof ataupun beban pembuktian itu ialah kepada mereka yang menuduh. Jadi macam mana kita nak buktikan bahawa pembakaran itu disengajakan oleh seseorang ataupun oleh sesebuah firma? Bagaimana you nak proof benda tu? Ini tak ada fingerprints, tak ada bukti-bukti. Sebuah firma ataupun syarikat peladangan mungkin dia boleh kata, oh ini pembakaran tak disengajakan. Mungkin ada orang buang rokok dan sebagainya. Jadi ini susah untuk kita buktikan. Dan macam saya sebut tadi, masalah kekurangan tenaga ataupun sumber manusia untuk mengawasi ataupun memantau pembakaran-pembakaran terbuka. Dari segi kesedaran pula, saya rasa ramai orang Malaysia dia sedar berkenaan dengan masalah jerubu dan sebab-sebabnya. Kita perlu tahu sikap rakyat Malaysia ni kebanyakannya dia pertama sekali, saya nak sebut perkataan yang lebih lembut, ya, degil sikit berkenaan dengan pemulihan alam sekitar. Kita dah berapa tahun cakap jangan cemarkan sungai, orang masih cemarkan sungai. Jangan buang sampah daripada kereta, orang masih buang sampah daripada kereta. Buang kulit durian pun ada daripada kereta. Jadi macam mana tu? Kalau pembakaran terbuka ni kita bakar, macam mana you nak buktikan? Bagi dia jerubu ni, okey, dia masih boleh tahan lagi balik rumah. Kalau dibakar, kejap je aku boleh tahan lagi ni. Kalau aku batuk-batuk, boleh pergi klinik. Tak ada apa. Bagaimana kita bercerita mengenai tadi, semasa kita berhenti kita bercerita mengenai mungkin kalau selepas tahun 1997 banyak rundingan dilakukan di antara negara-negara ASEAN, Indonesia, Malaysia, Singapura dan sebagainya di peringkat kerajaan, contohnya antara diplomasi dan sebagainya. Dan dalam isu ini juga kita melihat bahawa sejak kebelakangan ini gerakan-gerakan kecil mengenai alam sekitar dan sebagainya wujud dan di negara-negara ini, dan kekuatan itu sikit sebanyak ada. Tapi bagaimana kita dapat mengembling gerakan-gerakan masyarakat sivil ini yang begitu prihatin dengan masalah alam sekitar dan sebagainya, dan perlu diluaskan lagi hubungan interaksi dan juga jaringan mereka itu di kalangan negara ASEAN. Kerana kalau cerita mengenai masalah alam sekitar dan sebagainya, ini yang mungkin jadi perkara pokok kepada gerakan-gerakan alam sekitar di Indonesia, Malaysia dan juga di Singapura. Dan ini yang perlu dijadikan perdebatan ataupun perlu dilakukan dalam rundingan-rundingan mereka. Dan hari ini desakan-desakan dan juga mungkin saranan daripada kumpulan-kumpulan kecil ini mungkin lebih kuat berbanding dengan 10 atau 15 tahun lepas. Pandangan Saudara Amri sendiri bagaimana dalam aspek itu? Pada pandangan saya, environmental NGOs ataupun NGO alam sekitar di Malaysia ini masih dalam peringkat menuju ke arah aktivisme ataupun aktivisme seperti yang berada di negara-negara barat. Kita masih lagi dalam proses tersebut. Suara NGO masih belum begitu kukuh untuk mencapai tahap di mana mereka boleh melobi kerajaan supaya mengubah undang-undang ataupun peraturan. Kita ada pertubuhan-pertubuhan alam sekitar seperti WWF Malaysia, Econice, CAP dan sebagainya, dan banyak di antara NGO-NGO ini yang telah bergabung di bawah satu payung yang dipanggil Malaysian Environmental NGO. Jadi
Tapi sebagai ataupun Mango nama singkatannya Mango. Dan Mango ini untuk mengeluarkan sesuatu kenyataan, ia haruslah menerima persetujuan kesemua pihak. Dalam hal pembakaran terbuka ni, ia adalah macam saya sebut tadi, ia adalah satu isu yang agak rumit kerana ia melibatkan masalah yang kadang-kadang tidak boleh dikawal. Contohnya yang pertama, saya ambil contoh peningkatan ekonomi yang dihasilkan oleh kelapa sawit. Okey, kita kata you kena kurangkan pembakaran terbuka yang dihasilkan oleh peradangan kelapa sawit. Jadi orang Indonesia akan tanya pada kita, you bagi alternatif satu, apa dia alternatif yang bagus pada alternatif juga. Yes, yang pada waktu yang sama kita maintain GDP ataupun hasil kelapa sawit ni. Jadi ini perkara yang sangat sukar ataupun rumit untuk kita kira. Bagaimana untuk kita berhentikan pembakaran terbuka dan ubah kepada kaedah lain yang mana akan tetap sama kesan ekonominya semasa selain daripada pembakaran terbuka. Okey, itu dalam satu aspek yang lain. Dalam peringkat itu mungkin akan dibincangkan mengenai isu jerubuk ini pada mesyuarat di peringkat menteri, di peringkat menteri ASEAN bagi alam sekitar pada bulan Ogos kelak. Tapi sebelum itu kita mungkin boleh lihat sedikit visual mengenai apakah pandangan untuk anda yang mungkin kita semua menghadapi risiko akibat jerubuk ini. Mungkin telah ramai lagi yang batuk, ramai dah demam dan sebagainya. Kita ikuti sedikit fakta ini dan kita berhenti rehat seketika. Kita bertemu lagi selepas ini. Bertemu lagi kita dalam agenda awal ni. Kita banyak bercerita Cik Amri mengenai betapa pentingnya rundingan dilakukan untuk berbincang mengenai perkara jerubuk ini, mengenal pasti punca dan sebagainya. Tapi akhirnya sekali sebagai individu, apa yang kita boleh lakukan ataupun dari peringkat ini juga kalau kita nak cerita mengenai kesedaran dan sebagainya, individu itu bermula daripada individu sendiri dan individu juga perlu dilengkapkan dengan pemahaman isu, pemahaman juga mengenai fakta dan juga pemahaman pelbagai perkara lagi. Pandangan Cik Amri bagaimana? Ini satu lagi isu yang complicated, yang rumit. Sebab ramai orang kata what can individuals do? Apa yang kita sebagai orang ramai boleh buat sebagai individu untuk mengurangkan masalah jerebu? Yang kita tak rasa pun kita menyumbang banyak, selalunya macam itulah jadi kan? Iyalah, betul lah. Bagi saya, kalau di peringkat individu kita cakap berkenaan dengan the solution of the, bukan problem, of the symptom, bukan of the root issue. Kalau dah ada jerubu, okey, yang pertama sekali kita jangan buat pembakaran terbuka. Dulu memang ada, sekarang ni memang ada undang-undang di dalam dibagi pihak berkuasa tempatan yang membolehkan kita membuat pembakaran terbuka di antara 7 pagi hingga 7 malam. Namun pihak Jabatan Alam Sekitar telah meminta supaya undang-undang ni diketatkan sikit supaya tidak ada lagi pembakaran terbuka. Tapi kalau ada orang buat pembakaran terbuka, kita tak boleh nak buktikan salah siapa. Kita nak denda 500,000. Pada siapa kita nak denda, kita tak tahu siapa yang buat. Tapi kesedaran itu penting. Maknanya kita mesti beritahu kenapa ini harus dihentikan ataupun diminimalkan. Yang kedua, kita kurangkan penggunaan kenderaan. Yang kalau boleh kita gunakan kenderaan awam. Yang ketiga, kalau sakit pergilah ke klinik. Itu saja yang kita boleh berikan untuk mengatasi masalah kesan jerubu, bukan masalah jerebu itu sendiri. Kesan daripada jerubu itu. Nanti kita selalu bercerita mengenai kempen kesedaran dan sebagainya. Cara paling efektif untuk masuk kepada masyarakat pada hari ini, kerana kita tak boleh nak cerita dengan panjang lebar dan sebagainya. Cara pendekatan kempen dan sebagainya perlu efektif, bukan saja dalam isu-isu mengurangkan kesan jerubu, tapi dalam isu alam sekitar secara keseluruhannya. Apakah strategi yang perlu dilakukan? Pertama sekali, kempen ataupun strategi pendidikan yang berkesan, ia harus
berterusan, continuous. Tak boleh seminggu kemudian terus senyap. Bila jerubu dah terang, kita senyap terus. Ya, senyap terus. Ia terus mesti terus berlaku. Sedikit tak apa, tapi biarkan terus berlaku. Dan yang kedua yang saya perhatikan banyak yang kekurangan dalam kempen-kempen alam sekitar sekarang ialah menunjukkan kepada orang ramai apakah kaedah-kaedah yang praktikal. Bukan kita beritahu orang jangan cemarkan udara saja. Tapi kita kena beritahu pada orang apakah kaedah-kaedah yang lebih praktikal untuk tidak mencemarkan udara. Misalnya jangan membakar secara terbuka. Benda-benda praktikal macam itu. Dan macam saya sebut tadi, benda ni harus continuous, berterusan di peringkat sekolah dan peringkat awam. Kalau kita tak tekankan dari peringkat sekolah, jangan harap bila dah tua, dah umur 30-40 nak ikut lagi, tak payah. Dan proses pendidikan yang kita sedar, mesti kita tahu bahawa dia akan mengambil masa yang sangat lama, 30 tahun, tetapi kesannya selepas itu amat efektif. Dan kita optimis ya bahawa ini boleh dilakukan dalam aspek Malaysia. Boleh, memang boleh. Dan kesedaran itu sebenarnya sudah meningkat daripada sehari ke sehari. Ya, cuma kita mungkin tunggu mungkin lagi 30 tahun, mungkin generasi sekarang ni yang akan menghapuskan sistem pembakaran terbuka dengan adanya kesedaran dan juga teknologi yang lebih mesra alam. Dan keluar dengan mekanisme yang sepatutnya. Okey, terima kasih Cik Amli kerana sudi bersama kami dalam agenda Awani pada hari ini. Terima kasih juga kepada anda menonton. Anda juga mempunyai pandangan anda sendiri, ada cadangan atau mungkin boleh berkongsi juga gambar jerubu ataupun cerita jerubu anda sendiri. Mungkin terus bersama kami di Facebook ataupun Twitter Astro Awani. Boleh terus saja bersama kami juga di astroawani.com untuk mengikuti perkembangan terkini secara komprehensif. Terus saja muat turun aplikasi kami di iOS ataupun di Android. Sekian saja agenda Awani untuk malam ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi malam esok. Terima kasih banyak. Okey. Terima kasih.